Bila kita sebut demikian, sebelum ni dalam kuliah, jadi ramai yang silap faham. Silap faham pasal apa? Silap faham kerana nak menganggap ada beberapa perkataan ataupun yang kita cerita dan sebut tu, mereka nisbahkan sebagai cubaan untuk mensaintifikkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sorry, no to say. Kita tidak ada niat satu cubaan pun untuk mensaintifikkan Isra' dan Mi'raj. Pendekatan kita sama seperti apa yang pernah dilalui oleh sahabat terdekat baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu pendekatan imani. Kerana perkara ini melibatkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena beriman. Pelik pun dalam cerita ni kena beriman. Tak masuk akal pun cerita ni kena beriman. Wow yang terlampau pun kena beriman. Nampak tak logik pun kami beriman. Tapi apa yang kita cerita tu untuk merumuskan, menisbahkan kefahaman supaya orang senang faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Isra. Merujuk ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Baik, malam ini kita akan membicarakan secara sepintas lalu berkaitan dengan satu peristiwa besar. Peristiwa yang amat menakjubkan. Peristiwa yang pernah terjadi kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum kita membahaskan peristiwa Isra' dan Mi'raj, dalil dan hujjah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan peristiwa ini, sama ada dalam konteks Isra' maupun konteks Mi'raj, dua-dua ada dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Berkaitan dengan peristiwa Isra' ada di dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama yang saya bacakan sebentar tadi. Manakala konteks peristiwa Mi'raj disebutkan oleh Allah di dalam surah Bintang atau disebut surah An-Najm. Bermula ayat 13 hingga ayat 18 itu adalah berkaitan dengan konteks peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, walaupun berkaitan dengan Isra', cuma mempunyai satu ayat daripada kesekian banyaknya, ribuannya ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, itu sudah memadai dan mencukupi untuk kita mempercayai, untuk kita membenarkan dan beriman dengan peristiwa yang pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diperkuatkan dengan hadis-hadis daripada sabdaan-sabdaan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada berkaitan dengan Isra' maupun Mi'raj. Persoalan yang paling awal ialah, bilakah tarikh
peristiwa ini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, abaikanlah pertelingkahan, abaikanlah khilaf, abaikanlah perbalahan atau pergaduhan yang melampau berkaitan dengan tarikh. Bilakah peristiwa ini terjadi? Secara umum yang saya boleh sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa pandangan daripada ulama-ulama di dalam agama kita Islam berkaitan dengan tarikh tersebut. Ada ulama yang mengatakan peristiwa ini berlaku setahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan peristiwa ini berlaku awal lagi, seawal diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah sebagai seorang rasul. Walaupun kita agak terkejut dengan kenyataan seperti ini, awal lagi Rasulullah diangkat jadi rasul, peristiwa ini dinisbahkan pada Nabi. Walaupun demikian, pendapat ni memang wujud dan ada dan dinisbahkan dengan pandangan daripada Imam At-Tabari. Begitu juga ada ulama yang mengatakan peristiwa ni berlaku 2 tahun sebelum proses hijrah Nabi. Dan ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah Nabi. Bahkan ada yang mengatakan sampai lewat 5 tahun sebelum proses hijrah Nabi. Jadi secara umum ada setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada 5 tahun sebelum hijrah, dan ada yang agak ganjil dan gharib sewaktu dengan pengangkatan Rasulullah sebagai Rasul. Dan ada lagi bilah-bilah cetusan-cetusan pandangan pendapat yang dikaitkan dengan bulan. Tadi kita sebut umum. Ada yang kata setahun sebelum hijrah, ada yang kata 14 bulan sebelum hijrah, ada yang kata 16 bulan sebelum hijrah. Macam-macam pandangan, macam-macam pendapat. Yang pastinya setiap imam-imam yang mengeluarkan pandangan dan pendapat tersebut mestinya ada hujah di sisi pandangan masing-masing. Baik, itu berkaitan umum tahun. Bagaimana pula dengan bulannya? Umumnya rata-rata kita menyambut peristiwa ni pada bulan Rejab bertarikh 27 hari bulan. Walaupun demikian, ada sebahagian ulama mengatakan berlaku pada bulan Rabiul Awal. Ada yang memilih 12 Rabiul Awal untuk peristiwa ni. Ada yang memilih 17 Rabiul Awal untuk peristiwa ni. Begitu juga ada ulama yang mengatakan peristiwa ni berlaku pada bulan Rabiul Akhir seperti pandangan Ibnu Al-Munir. Dan ada yang mengatakan hak ramai-ramai majoriti menyambutnya pada bulan Rejab. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan bulan Rejab. Sebab tu saya simpulkan di hadapan tadi, tak perlu diperselisihkan, tak perlu kita nak cari gaduh, nak cari balah berkaitan dengan pentarikhan peristiwa ni. Yang lebih jauh, yang lebih penting ialah kita nak ambil pengajaran. Kita nak ambil faedah. Kita nak ambil ibrah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik. Bila sebut peristiwa ni berlaku dan hujahnya di dalam surah Al-Isra' sebagai contoh. Surah Al-Isra' ni tuan-tuan adalah satu surah yang diletakkan di dalam mushaf Al-Quran ni adalah surah yang ke-17. Mengikut tertib susunan surah-surah dalam Al-Quran. Bermula daripada awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dia duduk pada kedudukan surah yang ke-17. Walau bagaimanapun, surah ini yang sebenar turun pada Nabi. Hak betul-betul ketika berlakunya penurunan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
surah ini adalah surah yang ke-50 turun pada Rasulullah. Hak kata 50 tu bila? Hak betul-betul wahyu tu turun sebelum berlaku pentadwinan Al-Quran. Sebelum Al-Quran ni ditulis oleh para sahabat. Jadi bila Al-Quran ni tak ditulis oleh para sahabat, Rasulullah memerintahkan surah sekian-sekian diletakkan pada nombor sekian-sekian, kedudukan sekian-sekian, giliran sekian-sekian. Jadi sebenarnya surah ni diturunkan sesudah surah Al-Qasas. Kalau kita tengok wahyu betul turun Al-Qasas pada kedudukan 49, surah Al-Isra yang ke-50. Tapi bila berlaku tadwin Quran, Al-Isra duduk pada 17, Al-Qasas 28. Itu pembukuan Al-Quran. Baik. Surah ni surah Makkiyah ke surah Madaniyah? Surah ni adalah surah Makkiyah. Satu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di bumi Mekah dan mengandungi 111 ayat. Antara surah yang besar dan surah yang panjang ayat-ayatnya. Walau bagaimanapun ulama-ulama disiplin di dalam ilmu tafsir yang menyebutkan antaranya ialah kalau tuan-tuan buka muqaddimah surah Al-Isra di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada beberapa ayat di dalam surah ini adalah ayat-ayat Madaniyah. Contoh 26 Al-Isra Madaniyah, 32 Al-Isra Madaniyah, 57 Al-Isra Madaniyah. Ayat 73 sampai ayat 80 adalah ayat-ayat Madaniyah. Jadi ada beberapa ayat tu adalah ayat Madaniyah. Saya ulang 26, 32, 57, 73 hingga 80 adalah Madaniyah. Walau bagaimanapun kalau kita membuka satu lagi kitab tafsir yang lain yang dinisbahkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, iaitu tafsir Mafatihul Ghaib, atau dia ada nama lain disebut tafsir Kabir. Dia menambahkan satu ayat. Sama je. 26, 32, dia tambah. 33 pun dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah Madaniyah. 57, 73 hingga 80 sama. Tetapi bila tuan-tuan melihat Imam Fakhruddin Ar-Razi mengulas seterusnya di dalam perenggan-perenggan yang lain dan menisbahkannya kepada Ibnu Abbas bahawa semua semua ayat dalam Al-Isra ni adalah ayat Makkiyah, kecuali 76 hingga 80 adalah ayat-ayat Madaniyah. Dan dia menyebutkan 76 hingga 80 ini adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika menerima kunjungan utusan daripada Bani Sakif. Itu lebih kurang berkaitan dengan surah Al-Isra. Adakah nama lain bagi surah ini? Ada sebahagian surah-surah dalam Quran ni ada dua nama atau lebih daripada dua nama. Contoh Fatihah antara surah yang mempunyai nama paling banyak. Jadi surah Al-Isra selain daripada Al-Isra dia juga dikenali sebagai surah apa dia? Bani Israel. Kalau jumpa dalam Al-Quran versi lama, cetakan lama, ada yang menamakan surah ni surah Bani Israel. Kita pun cari-cari tak jumpa surah Al-Isra. Itu dah contoh. Satu lagi ialah surah Ghafir. Pernah jumpa dalam Quran satu surah nama surah Ghafir. Surah Ghafir pun ada nama lain iaitu surah Mu'min. Mu'min beza dengan surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ada dah. Ni surah Al-Mu'min. Cari-cari mana satu surah lagi ni. Hak hilang tu surah apa? Surah Ghafir. Surah Ghafir tu sama dengan surah Mu'min. Ni jadi kebiasaan ada dua nama bagi satu surah.
Baik. Antara isi-isi penting dalam surah Al-Isra ialah dakwah. Bagi surah ini ada di dalam ayat yang pertama dan ayat yang terakhir. Maksudnya dakwah bagi surah Al-Isra ayat 1 dan ayat 111. Dan Allah nak menceritakan juga dalam surah Al-Isra ni bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengemukakan dalil-dalil dan hujah kepada hamba-Nya manusia. Maksudnya bagaimana Allah nak mengemukakan dan memberikan dalil-dalil dan hujah kepada manusia, Allah cerita dua jalan. Pertama ialah melalui hujah dan dalil ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dan yang kedua ialah bentuk-bentuk mukjizat yang Allah kurniakan kepada sebahagian nabi-nabi dan rasul-rasul tertentu. Jadi dalam Quran ni ada 10 ayat dalam surah Al-Isra ni berkaitan dengan dalil jenis yang pertama. Maksudnya jenis dalil-dalil tauhid yang Allah datangkan dalam surah Al-Isra ni ada 10 ayat sebagai hujah, sebagai dalil tauhid dalam bentuk ayat Al-Quran. Manakala ada 5 ayat dalam Al-Quran yang menceritakan hujah dan dalil menerusi mukjizat. Baik. Dan ada satu benda lagi yang tersembunyi di dalam surah Al-Isra ialah tentang amalan 3 serangkai. Amalan 3 serangkai ini tak ada apa, dia cuma istilah di dalam ilmu tafsir. Maksudnya amalan 3 serangkai ini biasa digunakan untuk apa? Bila seseorang hamba Allah, bila seseorang manusia itu diberikan ujian dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, apa 3 benda yang dia kena buat? Pertama, bila kita ni menerima ujian dan musibah daripada Allah, nombor 1 secara umum, jangan sesekali mensyirikkan Allah. Yang kedua, jangan sesekali menganiaya atau menzalimi yang lain. Dan yang ketiga, senantiasa melakukan kebaikan. Inilah cara bila Allah uji kita, Allah musibah kita, jangan buat syirik pada dia, jangan buat zalim pada orang lain dan sentiasa melakukan kebaikan. Ini ada dalam ayat 23 hingga 39. Perhati betul-betul, analisis betul-betul. Ada 3 benda yang saya sebut dan saya maksudkan. Itu lebih kurang apa yang Allah sebut dalam surah Al-Isra. Dan yang terakhir ialah kaedah dan cara-cara. Allah mengajarkan kepada manusia bagaimanakah bentuk yang terbaik untuk mentabligkan atau mendakwahkan agama ni kepada manusia lain. Maksudnya bukan sekadar kita boleh baca Quran, kita ingat ayat Quran, boleh baca hadis, ingat hadis, kita dah boleh dakwah pada orang lain. Jadi dalam surah Al-Isra ni Allah ajarkan kaedah-kaedah, cara-cara dan teknik-teknik, antara lainnya bagaimana kaedah dan teknik ni boleh digunakan untuk menarik perhatian manusia lain terhadap apa yang kita nak seru dan apa yang kita nak dakwahkan. Okey, kembali kepada poin asal, iaitu pembahasan tentang Isra. Tarikh kita dah hurai. Baik. Allah berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya lailan, pada suatu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Masjidil haram di mana tempat dia? Mekah. Masjidil Aqsa di bumi Palestin. Allazi barakna haulahu, yang mana kami telah memberkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan, untuk kami mempertontonkan kepadanya
sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dialah Allah, zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Bila kita tengok ayat ni dimulakan dengan kalimah tasbih, penyucian. Qala ahlin nahwiyun, berkata sebahagian ahli nahu, subhani ialah isim alam bagi lil tasbih, bagi ucapan kalimah tasbih. Jadi nak memaksudkan di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ni dengan mengagungkan dan menyucikan diri dan zatnya. Dia memulakan dengan apa? Menceritakan keagungan dan penyucian terhadap diri dan zatnya. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan kebesaran, kekuasaan dan kebesaran peranannya di dalam mentadbir alam semesta ini. Maksudnya semua alam semesta ini, tak kiralah apa jenis makhluk, apa jua makhluk, tak akan terlepas daripada aturan dan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata-kata yang paling layak dan berhak untuk kita ucap, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Rabb selain Allah, dan tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allazi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Jadi satu poin penting yang kita perlu ingat ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj ni berlaku bukan dengan kekuatan Nabi sendiri, bukan dengan energi Nabi sendiri, bukan dengan keupayaan Nabi sendiri, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil rumusan dan perkiraan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, Nabi Muhammad nak Isra', Nabi Muhammad nak Mi'raj dengan keinginan baginda sendiri, tidak akan mampu. Dengan kehendak Nabi sendiri, tidak akan mampu. Dengan kekuatan yang ada pada Nabi sendiri, tidak akan mampu. Tetapi berlakunya kemampuan peristiwa dan Isra' Mi'raj ini disebabkan Allah lah yang telah memperjalankan baginda. Melalui wasilah dan perantaraan siapa? Malaikat yang mulia, iaitu Jibril alaihi salam, bersama didatangkan kenderaan daripada syurga, iaitu Burraq. Baik. Asra, dalam bahasa Arab, asra ni termasuk dah. Asra tu memang berjalan malam. Asra tu dah berjalan malam. Maksudnya Rasulullah diperjalankan oleh Allah pada waktu malam. Bi'abdihi. Siapakah hamba yang dirujuk dalam ayat ini? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah yang dirujuk sebagai hamba dalam ayat ini. Baik. Dalam ayat ini, Nabi Muhammad tidak disebut berdasarkan pangkat dan level baginda. Ayat ni tak datang asra bi nabiyhi. Ayat ni tak datang asra bi rasulihi. Dan juga tidak dinisbahkan dengan nama baginda sendiri, asra bi Muhammadin. Tetapi penyebutan dan penisbahan kepada Nabi Muhammad datang dengan kalimah bi'abdihi, hambanya. Nak menunjukkan di sini bahawa hanya ada dua perkara yang patut kita faham. Satu, pencipta. Yang kedua, yang dicipta. Satu sifatnya Al-Khaliq, yang kedua sifatnya makhluk. Jadi sama seperti makhluk-makhluk Allah yang lain, pencipta hanyalah Allah.
Nabi Muhammad tu makhluk, kita pun makhluk, malaikat pun makhluk, jin pun makhluk, haiwan binatang makhluk. Seluruh alam semesta adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah. Tapi bila Allah nak mengangkat kedudukan dan level orang yang paling hampir dan dekat dengannya dengan penggunaan kalimah ini. Ingat tuan-tuan, ini bukan satu pangkat dan level yang senang dan mudah untuk dicapai, iaitu hamba kepada Allah. Satu kedudukan yang amat-amat tinggi di sisi Allah. Sekali lagi Allah guna kalimah yang sama dalam surah seterusnya. Surah 18, surah apa? Surah 18. Surah yang disunnahkan dalam hadis Nabi untuk kita baca pada hari Jumaat. Surah Al-Kahfi. Allah guna lafaz yang sama, kalimah yang sama. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi. Baik. Di mana kita nak confirmkan bahawa hamba Allah ni kedudukan yang terbaik. Menerusi kalimah, menerusi lafaz ini. Manusia tu akan menjadi hina, manusia tu akan jadi jatuh dan tersungkur bila menukar title dan status ini. Manusia akan jadi hina dan maruahnya tercalar bila jadi hamba kepada sesama manusia. Manusia akan jadi hina dan tercalar maruahnya bila jadi hamba kepada dunia. Manusia akan tercalar maruahnya, akan jadi hina bila jadi hamba kepada wanita. Bila jadi hamba kepada kedudukan dan pangkat, bila jadi hamba kepada level-level yang lain. Tetapi kedudukan yang tinggi ini akan berubah statusnya bila seseorang hamba benar-benar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi hamba kepada Allah kena rasa diri ini bertuan. Nak jadi hamba kepada Allah kena rasa diri kita ni ada Tuhan. Bila perasaan ada bertuan, bila perasaan ada Tuhan, inilah yang akan menyelamatkan setiap lisan dan perkataan kita. Inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita sewaktu atas dunia. Perbuatan dan gerak-geri kita dalam nak melakukan lebih-lebih lagi kepada perkara-perkara yang jatuh pada dosa kepada Allah dan maksiat kepada Allah. Apa dia? Rasa tadi. Rasa diri ini ada Tuhan. Rasa diri ini ada Tuhan. Yang jadi masalah berlaku kepada kalangan manusia hari ini, bila mereka terjebak dengan dosa, bila mereka terjebak dengan maksiat, bila mereka terjebak dengan perkara-perkara yang kita statuskan sebagai larangan agama. Kerana apa kebanyakan benda ni terjadi? Kerana rasa tak ada Tuhan. Rasa diri ni tak diikat dengan satu peraturan. Diri ni tidak diperhatikan oleh Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan fikir ni satu benda yang kecil dan remeh? Tidak. Inilah yang disebutkan di akhir zaman sebagai ihsanless. Ketiadaan dan kehilangan ihsan. Benda ni jarang kita sebut sebab kita selalu bermain dengan iman dan Islam. Sedangkan ni asas di dalam hadis Jibril yang datang dalam rupa bentuk manusia, bersila di hadapan Nabi, berlaga di antara dua lutut Nabi, meletakkan tangannya di atas paha Nabi dan menanyakan persoalan demi persoalan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Dan apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah, kamu menjadikan diri kamu hamba kepada Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Walaupun kamu tidak melihat Allah, tapi Allah senantiasa melihat kamu. Buat satu amalan, buat satu ibadah, buat satu perbuatan, gambaran seolah-olah kamu nampak Allah.
Itulah ihsan. Dan inilah yang kehilangan daripada umat Islam di akhir zaman sehingga mereka terjebak dengan macam-macam kerosakan. Hari ini bila dikata beriman, ya beriman. Hari ini bila kata Islam, ya Islam. Tetapi rasa itu hilang. Contohlah saya sebut. Kalaulah malam ni dalam kita asyik berkuliah, dalam kita asyik berceramah, tiba-tiba AJK masjid tertangkap seorang lelaki yang nak pecah tabung masjid, katakan contoh. Tiba-tiba kita buat mari kat depan lelaki yang ditangkap tadi. Kalau kita tanya jujur, kamu orang Islam ke bukan Islam? Apa agak-agak dia nak jawab? Apa agak-agak dia nak jawab? Dia akan mengaku dia Islam. Kamu beriman tak dengan Allah Subhanahu wa taala? Beriman. Beriman tak dengan segala rukun iman? Beriman. Percaya tak Allah tu Maha melihat? Dia akan angguk. Percaya tak Allah Maha memerhati? Dia akan angguk. Percaya tak Allah Maha mengawasi? Dia akan angguk. Percaya tak Allah Maha memantau pun dia akan angguk. Tetapi waktu kamu nak melakukan perbuatan tersebut, ada tak rasa Tuhan sedang melihat kamu, Tuhan sedang memerhati kamu, Tuhan sedang memantau kamu? Disebabkan hilang rasa tadi, maka dia akan sanggup dan tergamak nak melakukan perkara-perkara yang menjadi larangan-larangan Allah. Kalau rasa tu ada, apa akan jadi? Allah duk tengok rasa tu, dia tak akan sanggup buat. Rasa tu ada, dia akan tak sanggup buat. Rasa tu ada, dia akan tak sanggup buat. Maksudnya hilangnya rasa tu, beriman ke tak beriman, memungkinkan seseorang masih lagi boleh terlepas untuk melakukan dosa dan maksiat. Bila rasa ni hilang, maka jadilah macam-macam. Baik. Lailan, padahal asra tu kira berjalan malam dah. Tambah lagi perkataan laila. Nak sebut dah berjalan malam, tapi kenapa perlu didatangkan kalimah laila? Sebab nak habaq di sini walaupun berjalan malam, tapi bukan satu malam penuh, tapi sebahagian daripada malam saja. Peristiwa ni berlaku dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita stop dulu situ. Bila sebut perbahasan Isra' dan Mi'raj kita gabung. Jadi di sini ada khilaf ulama. Khilaf ulama bagaimana proses Isra' dan Mi'raj ni berlaku kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, ada yang mengatakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni berlaku pada kedua-dua. Maksud dua-dua apa? Jasad dan roh sekaligus. Maksudnya untuk kita faham pandangan yang pertama ni, peristiwa Isra' pun dengan jasad dan roh, peristiwa Mi'raj pun dengan jasad dan roh. Okey, itu yang pertama. Manakala kelompok yang kedua, bagi mereka Isra' dan Mi'raj ni dua-dua dengan roh, bukan dengan jasad. Maksudnya Isra' tanpa jasad, roh saja. Mi'raj pun tanpa jasad, roh saja. Itu pandangan yang kedua. Manakala pandangan yang ketiga, Isra' ni dengan roh dan jasad, manakala Mi'raj cuma dengan roh sahaja. Itu perbezaan pandangan berkaitan dengan roh dan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita nak pegang hak mana? Daripada 3 tu. Dua-dua roh dan jasad, dua-dua roh saja. Isra' roh dan jasad, Mi'raj roh saja. Jadi inilah sebagaimana yang saya sebut pada khilaf-khilaf hak depan tadi. Kalau kita baca pun masing-masing pandangan tu ada hujah-hujah dan dalil-dalil mereka. Cuma banyak yang berpegang hak mana? Hak nombor 1. Isra' ke dia, Mi'raj ke dia, dia ni dua-dua roh dan jasad. Salah satu dalil ialah penggunaan kalimah bi'abdihi tu.
Bila Allah sebut memperjalankan hamba-Nya, bermaksud perjalanan tersebut dengan roh dan jasad sekali. Baik, tu yang pertama. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah berbicara tentang makan. Bukan makan, makan. Apa dia makan dalam bahasa Arab? Tempat. Hak kata Isra' tu dari mana ke mana? Mesti ada tempat. Bila Rasulullah nak diperjalankan, tempat mana, nak pergi tempat mana. Jadi tempatnya bermula Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Madinah. Baik, lagu mana konteks perjalanan Nabi ni? Waktu tu Rasulullah sedang buat apa? Permulaan kisah. Rasulullah sedang tidur. Bainan na'im wal yaqzan. Antara tidur dengan jaga. Lagu mana nak habaq keadaan tu? Maksudnya nak kata tidur sangat pun tak juga. Nak kata jaga pun tak juga. Kalau kita tidur-tidur, tidur-tidur ayam. Padahal tak ajin tanya pun ayam tidur lagu mana. Nisbah kepada ayam. Tidur-tidur ayam. Kalau di dalam Bukhari, disebutkan 3 orang. Masa tu kan? Nabi itu duduk di tengah antara 2 orang. Wal muradu bihi, yang dimaksudkan 2 orang tu Hamzah dan Ja'far bin Abi Talib. Jadi ada Hamzah, ada Ja'far, Nabi duduk tengah-tengah. Jadi bila Jibril datang bersama dengan Buraq tu, dia pergi ambil Nabi hak tengah tu, bawa Nabi pergi mana? Bawa Nabi pergi sumur Zamzam, telaga Zamzam. Di situlah berlakunya pembelahan dada Nabi buat kali yang kedua. Peristiwa pertama pembelahan dada Nabi berlaku di mana? Di mana? Waktu usia Nabi berapa? Waktu tu kecil lagi. Waktu tu Nabi dibelah dan disusui oleh ibu susuan dia, Halimatun Sa'diyah. Jadi adik-beradik dia, maksudnya anak kepada Halimah tu, dia nampak ada berapa orang lelaki bawa Nabi Muhammad ni pergi satu tempat. Dia buat macam ni, budak cerita kan. Kak mak pak dia. Bila pergi, tak ada dah lelaki tadi yang nampak Nabi dalam keadaan pucat dan lemah. Itu pembedahan dada Nabi buat kali yang pertama. Berlaku di dusun Bani Sa'ad bin Bakar. Siapa dia ibu susuan Nabi? Halimatun Sa'diyah. Halimatun Sa'diyah. Halimah tu nama dia sungguh. Sa'diyah tu bukan nama dia. Nama dia yang betul Halimah binti Abi Zuaid. Sa'diyah tu pasal apa? Sebab nisbah pada kabilah dia. Itulah kalimah Sa'ad bin Bakar. Dia kabilah Bani Sa'ad. Sebab tu disebut Halimatun Sa'diyah. Jadi orang kita ni bila nak bagi nama, dia rangkum dua-dua. Halimah Sa'diyah. Tak apalah. Nak merujuk kepada ibu susuan Nabi. Tapi Sa'diyah tu bukan nama. Halimah Sa'diyah tu kabilah dia Bani Sa'ad bin Bakar. Baik. Ni kali yang kedua. Jadi ada banyaklah riwayat. Ada riwayat daripada bawah leher ni belah sampai ke hujung ari-ari Nabi. Jadi bila dibelah, ni semua maklum bagi tuan-tuan. Kita ulang balik je setiap tahun. Jadi bila belah, diberi wak keluar apa? Wak keluar apa? Jantung hati Nabi. Kemudian disucikan dengan apa? Air Zamzam. Kemudian dibuang, apa dia? Alaqah, sifat waswah, tempat sasaran syaitan, tempat sasaran iblis untuk mewaswaskan manusia. Ambil hak tu buang. Jadi bukan terus jahit. Bila cuci jantung hati Nabi tadi, nak bubuh dengan apa? Nak bubuh dengan apa? Didatangkan bejana daripada emas yang berisi iman dan hikmah. Masuk pula iman, masuk pula hikmah, kemudian baru nisbah mulut kita, bahasa kita jahit balik. Dah belah tadi jahit balik. Lagu mana cara belah? Wallahu alam. Lagu mana nak jahit balik, nak tangkuk balik? Wallahu alam. Tu Jibril yang buat, Jibril yang lakukan.
Jadi selesai daripada perkara tu, lalu Rasulullah diberi seekor binatang tunggangan yang khas khusus daripada syurga. Nama dia burraq. Dan gambaran tentang burraq ni disebutkan dalam bentuk saiz dia. Dia ni lebih besar daripada kaldai dan lebih kecil daripada bighal kan. Besar daripada kaldai, kecil daripada bighal. Kaldai tuan-tuan biasa tengok kan. Kaldai tu apa? Dongki lah. Ahmad Al-Baq punya kenderaan tu. Tu kaldai. Kalau bighal, bighal. Bighal ni Piramli sebut baral. Bodoh macam baral. Baral tu apa? Bighal tu apa? Campuran. Induk dia kuda, ibu dia kaldai. Jadi anak yang lahir tu disebut bighal. Induk apa dia? Kuda. Hak perempuan dia tu, perempuan tu orang. Hak betina dia tu kaldai, hak lahir anak tu bighal. Kalau orang Kelantan, baral ni maksud dia lain. Kalau orang Kelantan, baral ni maksud orang tu kacukkan. Misal kita kata tuan-tuan, orang Melaka pergi Kelantan, dia tengok tuan-tuan handsome, dia tengok tuan-tuan jelita, dia pun sebut macam ni. Oh, mesti baral dia ni. Bila dia sebut baral tu, kalau nisbah di orang Kelantan menunjukkan hak betul tadi. Campuran. Maksudnya mesti Pan Asian. Siam Melayu ke, Mak Saleh Melayu ke, Tok Seh Melayu ke, Pakistan Melayu. Itu baral. Jadi bila sebut tu jangan marah. Pemahaman di situ tuan-tuan, hak Piramli sebut. Jadi pemahaman tuan-tuan hak Piramli sebut. Apa ni orang Kelantan kata kat aku bodoh, kata kat aku bangang. Baral tu no. Orang Kelantan baral tu comel-comel, cantik-cantik, handsome-handsome, campuran punya orang. Okey. Kemudian dia merendahkan. Merendahkan sampai bawah badan dia ni rapat pada tanah. Kemudian Nabi naik. Bila Nabi naik, bermulalah perjalanan. Bila sekali dia nak kata apa? Ayat yang tepat ni. Kalau kuda dia nak start berjalan, sekali dia kuih tu, sejauh mata memandang. Lajunya burraq yang ditunggang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ditemani perjalanan malam tersebut oleh malaikat Jibril. Baik. Bila kita sebut demikian, sebelum ni dalam kuliah, jadi ramai yang silap faham. Silap faham pasal apa? Silap faham kerana nak menganggap ada beberapa perkataan ataupun yang kita cerita dan sebut tu depa nisbahkan sebagai cubaan untuk mensaintifikkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sorry, no to say. Kita tidak ada niat satu cubaan pun untuk mensaintifikkan Isra' dan Mi'raj. Pendekatan kita sama seperti apa yang pernah dilalui oleh sahabat terdekat baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu pendekatan imani. Kerana perkara ini melibatkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena beriman. Pelik pun dalam cerita ni kena beriman. Tak masuk akal pun cerita ni kena beriman. Wow yang terlampau pun kena beriman. Nampak tak logik pun kami beriman. Tapi apa yang kita cerita tu untuk merumuskan, menisbahkan kefahaman supaya orang senang faham. Sebagai contoh apa yang saya sebut sebelum ni. Bila Nabi ni naik burraq, ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Cuma nak suruh faham ialah saya buat rumusan dan perbandingan. Sebagai contoh, kalaulah saya memberi masa kepada tuan-tuan selama 30 minit, setengah jam, saya suruh tuan-tuan berjalan kaki. Agak-agak berapa kilometer yang mampu tuan-tuan capai? 30 minit, jalan kaki, berapa kilometer tuan-tuan boleh buat? Bukan nak tepat, agakkan, anggaran saja. Berapa agak-agak lebih kurang? Setengah jam jalan kaki, boleh pergi berapa? 3 kilo. Abang ni jawab 3 kilo. Ada yang jawab 1 kilo. Ada yang jawab 2 kilo. Sebab tu saya tak memuktamadkan mana-mana.
Walaupun sebut setengah jam, ada kata 3, ada kata 2, ada kata 1. Sebab anggaran. Sebab agakkan ni, dia atas sifat orang yang berjalan tu pula. Macam abang, dia berasa dapat 3. 3 lah dia. Orang kat jenis tough lagi, mungkin berjalan dia boleh capai 4-5 kilo. Saya, hak body macam saya, 30 langkah, saya singgah kedai roti canai dah lah. Tak lagi lah. Hang nak larat aku 30 langkah, singgah kedai kopi dah lah. Sembang orang. Ni sebuah saya. Jadi sebab tu kita sebut umum anggaran. Tak apalah, kita ambil 30 minit berjalan 2 kilo. Kemudian saya beri nisbah masa yang sama. Apa nisbah masa yang sama? 30 minit juga, kali ni berlari. Berapa capaian kilometer yang anda mampu buat? Kita double lah. 4 kilo, katakan. Sampai di kilometer keempat, saya bagi motor Honda EX5 minyak penuh. Ambil kunci, start 30 minit. Buatlah berapa pun tuan-tuan nak buat. Meter EX5 berapa? 100? 104. Tuan-tuan pilih 12, 13, 12, 13, 12, 13. Agak-agak berapa kilo boleh pergi? Agak je. 30. 50. Abang kata 50. Agak je ni. 50. Sampai di kilometer ke 50, saya bagi suis kereta kancil minyak penuh. Taram lah. Nak taram lagu mana? Tekan lah dia. Kancil berapa? 16 lah. 1415. 1415. 1415. Berapa bang? Takkan 50 juga. Malu kat EF5. Letaklah 70. 70. Kemudian sampai di kilometer yang ke-70, saya bagi satu lagi Swiss. BMW Exit. 30 minit BMW Exit. Mungkin 100 lebih lah. Sampai di kilometer 100 lebih. Betul-betul depan airport. Saya bagi tiket percuma. Sekarang abang naik kapal terbang. Boeing 747 400. Kat 2 tingkat tu. Agak-agak kapal terbang start aja bergerak 30 minit, berapa ratus kilo boleh pergi? Berapa ratus kilo boleh pergi? Ratus-ratus kilo. Turun di airport Changi, Singapura. Tiket free, naik Concorde pula. Naik Concorde. 30 minit Concorde. Ada beza. Lepas tu tuan-tuan nak naik hak lain pun apa? Blue Thunder ke Airwolf ke helikopter pula. Boleh pergi berapa? Last kali tiket free, roket macam naik ke bulan. 30 minit zoom, berapa boleh capai? Tu semua tak penting. Kita agak dan anggar. Cuma saya nak habaq di sini, rumusan dan nisbah saya nak bagi tahu, atas kita manusia hak hidup atas dunia ni, walaupun diberi masa yang sama, tetapi perbezaan jarak dan perbezaan kilometer yang kita capai itu bergantung atas jenis kenderaan yang bawa kita. Kau berasa nak saintifikkan Isra Mi'raj? Tak. Kita nak bagi nisbah suruh faham. Hak jadi jarak beza, jarak tak sama tu sebab kenderaan yang bawa. Kalau aku tak naik apa-apa, setakat ni je boleh capai masa yang diberi. Kalau aku naik motor ni, naik kancil ni, naik kapal terbang ni, naik roket, jauh lagi. Tapi adakah Rasulullah naik semua kenderaan yang saya sebut tadi? Tak pun. Rasulullah naik buraq, mukjizat daripada Allah, haiwan daripada syurga. Dan kita tak boleh nak ukur pun kelajuan dan kecepatan sebenar binatang tunggangan yang nama buraq yang Rasulullah naik ni. Cuma nak rumus, nak suruh bagi faham, nak suruh orang pun mudah faham. Okey. Sekarang ni contoh cahaya. Kelajuan cahaya yang kita boleh sukat atas dunia ni, satu saat cahaya boleh pergi berapa kilometer? Contoh cahaya tu, dia lepas tu, satu saat boleh pergi berapa kilometer? 300,000 kilometer. Laju ke tak laju? Laju. Kalau hak betulnya, hak mereka sukat tu, tahun 80-an, 299,792,458
meter sesaat. 299,792,458 meter sesaat. Dan bila hak ni ditukarkan bentuk kilometer, dibundarkan 300,000 kilometer sesaat. Ataupun 186,000 kilometer sebatu. Maksudnya, bila cahaya tu dilepaskan pi, satu saat, 300,000 kilo. Agak-agak sampai mana, tuan-tuan? Satu saat, lajunya cahaya tu tak? Dan kalau kita ambil penisbahan, bukan nak tempek-tempek, bukan nak lawan, bukan nak tanding Isra' Mi'raj ni. Kita ambil umum. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, satu hala perjalanan lebih kurang 1,500. Balik 1,500. Berapa? 3,000 kilo. Satu saat 300,000. Kalau satu saat saja boleh berapa kali pi balik pi mai? 10 kali, tuan-tuan. Nisbah ukuran cahaya atas dunia ni, kalau kita lepas tong-tang 10 kali Mekah, 10 kali Al-Aqsa. Pi balik. Satu saat saja. 1 second. Bukan kita nak membandingkan, kita nak sebut tu cahaya dunia. Tapi Nabi naik Buraq yang kita tak boleh nak kapasitikan kekuatan dia, kelajuan dia, kecepatan dia, kita beriman saja. Baik, sepanjang perjalanan ini, Isra' ni Rasulullah nampak apa dalam perjalanan? Antara yang sahih disebutkan 2 benda. Pertama ialah berkaitan dengan masyitah yang berbau harum perkuburan dia. Yang kedua, Rasulullah nampak Nabi Allah Musa alaihi salam sedang solat di dalam kubur baginda. Jadi, ni minta maaf lah saya sebut. Ni bukan apa-apa ni. Hak saya sebut ni orang hak jenis orang jenis mulut banyak bertanya. Tuan-tuan faham tak jenis orang? Dia semua benda dia nak tanya. Jadi bila kita sebut Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ingat Mekah dan Palestin. Dan bila Rasulullah dikaitkan dengan makam Masyitah, kubur Masyitah duduk di mana? Masyitah ni siapa yang hukum dia? Fir'aun. Di mana? Mesir. Jadi orang hak mulut banyak tanya ni, adakah Rasulullah tu dia kena kok Mesir dulu? Tanyaan jangan main-main. Jenis banyak tanya ni, dia kira ikut logik. Dah Rasulullah jumpa di situ, maksudnya kubur Masyitah di Mesir, adakah dia tak pi straight ke laluan sebenar tu kalau kita nak pi, tapi dia lalu kok tu, kemudian lalu kok kubur Nabi Musa. Kubur Nabi Musa tak pelik. Sebab kubur Nabi Musa memang dekat dengan sempadan Palestin dah, sejauh balingan batu tu dalam hadis sebut. Tapi adakah dia kona kok Mesir? Tu hak kita jadi galak sikit nak jawab tu. Tak kisahlah hak tunya. Kona tak kona tu, nak penting 2 benda tu disebutkan dalam hadis yang sahih. Sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Tambak Buraq kat mana? Tambak Buraq. Nabi tambak Buraq kat mana? Tempat yang menjadi tambatan para Nabi dan Rasul sebelum ni, iaitu dekat dengan Wailing Wall. Tahu Wailing Wall? Tembok ratapan. Yahudi duk baca buku kecil, duk angguk-angguk depan dinding tembok ratapan tu. Kemudian masuk dalam masjid. Solat berapa rakaat? Solat berapa rakaat? 2 rakaat. Ringkas-ringkas tuan-tuan pun tahu dah. Bila keluar, Jibril jumpa Nabi bawa apa? Khamar dan susu. Nabi pilih apa? Nabi pilih susu. Maksudnya Nabi pilih yang fitrah terhadap umat dia. Jadi lepas tu peristiwa apa pula? Dah tadi Isra' sampai dah. Kemudian nak Mi'raj. Jadi inilah yang disebut apa? Disebut apa? Apa dia? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak print kertas, tuan-tuan nak print kerja tu, dia suruh pilih. Dia suruh pilih. Nanti nak print ni, nak bentuk landscape ke nak bentuk apa? Satu horizontal, satu apa dia? Vertical.
Vertical, horizontal. Kalau nak bunyi tamai sikit, vertical. Vertical, horizontal. Satu menegak, satu melintang. Apa yang melintang? Peristiwa Isra. Menegak, peristiwa Mi'raj. Sekarang nak Mi'raj. Mi'raj dengan burak ke tanpa burak? Mi'raj tanpa burak. Jadi burak tak ikut sekali. Nabi dengan Jibril saja. Jadi bermulalah perjalanan Mi'raj dari satu tingkat ke satu tingkat, dari satu lapisan ke satu lapisan, atau dari satu dimension ke satu dimension. Sebab kita tak tahu hakikat sebenar setiap lapisan langit tu. Jadi hak ringkas ceritanya, langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua, 40 tahun, 40 kali dengar. Kalau setahun ingat satu lapisan pun 7 tahun selesai dah. Ni 40 kali hak nombor 2 tak lepas ni. Aku nak ni. Dua orang Nabi di sini. Dua-dua Nabi ni tak pernah kahwin. Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Yahya dan Isa. Yahya pun tak pernah kahwin, Isa pun tak pernah kahwin. Apa hubungan dua Nabi ni? Apa hubungan Yahya dengan Isa? Sepupu. Sikit lagi. Pak sepupu dengan anak sepupu. Pak sepupu dengan anak sepupu. Contoh ringkas nak suruh bagi faham. Surah yang ketiga dalam Quran surah apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ahli keluarga Imran. Who is Imran? Imran ni salah seorang imam besar Bani Israel. Isteri Imran tu nama dia Hannah. Okey, Imran ada isteri nama Hannah. Sezaman dengan mereka ialah Nabi dan Rasul Allah yang bernama Zakaria. Isteri Zakaria, ada isteri. Isteri Nabi Zakaria tu kakak sulung kepada Hannah isteri Imran. Okey, Imran ada isteri. Nabi Zakaria ada isteri. Masing-masing isteri ni adik-beradik. Isteri Nabi Zakaria tu hak kakak, isteri Imran hak adik. Jadi confirm perempuan sama perempuan ni adik-beradik. Imran dengan Nabi Zakaria jadi apa? Biras. Baik. Nabi Zakaria dengan anak dia, dengan isteri dia melahirkan Nabi Yahya. Hannah dengan Imran melahirkan Maryam. Maryam dengan Yahya? Maryam dengan Yahya sepupu. Anak Maryam Isa. Isa dengan Yahya? Tu saya kata tadi. Pak sepupu dengan anak sepupu. Tu nak suruh faham dia punya susunan. Baik. Yang ketiga. Langit ketiga. Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat. Nabi Idris. Langit kelima. Abang Nabi Musa. Siapa? Abang Nabi Musa. Nabi Harun. Langit keenam, adik Nabi Harun. Tukar tu. Adik Nabi Harun, Nabi Musa. Yang ketujuh, founder Bani Israel, founder Bani Ismail. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi tengok Nabi Ibrahim tu keadaan macam mana? Sedang duduk bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Apa dia Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur ialah Kaabah bagi para malaikat di langit. Kaabah di bumi itu untuk manusia tawaf di situ. Setentang dengan dia naik tu ada satu tempat nama Baitul Ma'mur. Inilah tempat tawaf para malaikat di langit. Setiap hari berapa puluh ribu malaikat masuk? 70,000 malaikat masuk. Dia tawaf, dia keluar, tak kembali lagi. Esok masuk pula 70,000, keluar tak kembali lagi. Agak-agak berapa jumlah dia? Sehari 70,000, sehari 70,000, sehari 70,000. Banyak. Mula-mula tu gamak nak kira, lepas tu tak payah kira. Sebab apa? Sebab dia nak bagi contoh mudah, bayangkan duit free masuk dalam akaun bank kita setiap hari. Esok tu tengok, ada 3 kupang tu tiba-tiba 70,000. Seronok. Esok 140 dah. Esok 210. Boleh sebulan nak agak-agak nak kira lagi tak?
Bolehlah seminggu tu kira campur 70, campur 70, campur tu jenis bulat. Aku tak payah kira dah. Pakai cukup dengan kosong. Orang tanya berapa jumlah? Adalah 14,000 kosong. Seronok nak jawab. 14,000 kosong ada belakang tu. Tak reti nak kira aku pun. Apa? Masuk tu tak keluar-keluar. Masuk tak belanja-belanja. Masuk je 70 sehari. Begitulah perumpamaan Ahbab. Banyaknya jumlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu sampai di Sidrah Muntaha. Inilah tempat apa? Tempat perpisahan antara Rasulullah dan Jibril. Jadi kemudian Rasulullah seorang naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Khilaf pula. Waktu bertemu tu Rasulullah nampak betul dengan mata ain ni ke ataupun cuma nampak cahaya di atas cahaya. Biarlah tu khilaf. Jadi menerima syariat apa di situ? Menerima syariat solat sebanyak 50 waktu. Hak asal itu berat, banyak. Turun jumpa Nabi Musa, umat kamu tak larat nak buat ni. Minta keringanan daripada Allah. Naik lagi. Turun 45. Tak mampu. Naik lagi. Berapa kali kena naik turun tu? 9 kali. Maksudnya 9 kali 5, 45. Nak bagi tinggal 5. Tu pun Nabi Musa kata mampu ke tak mampu? Tak lagi. 5 tak mampu. Orang hak benar-benar beriman, hak merasai ada Tuhan macam kita sebut tu mampu. Hak tak ada sifat tu, hak tak ada rasa, memang tak mampu. Tak mampu tu banyak jenis lah. Maksudnya tak mampu semua. Biasa hak mampu, waktu mana hak mampu? Hak mampu. Maghrib dengan isyak ke, subuh waktu hak belah siang tak mampu. Ada hak zuhur mampu, subuh dengan asar tak berapa nak mampu. Ada hak maghrib saja mampu, isyak tak mampu. Tapi hak banyak dalam 5 tu hak paling tak mampu hak mana? Subuh tak mampu. Walaupun hak tu lah rakaat paling sikit. 5. Sebab apa? Sebab sebelum ni telah diperintahkan kepada Bani Israel solat. Sama seperti yang diperintahkan kepada Rasulullah dan umat dia. 2 waktu. 2 waktu tu pun hak Bani Israel hidup semasa dan sezaman dengan Nabi mereka Musa pun tak larat dan tak mampu nak buat. Batu bila 5 tu tak boleh. Ada dah pengalaman, ada dah contoh sebelum ni. Hak 2 pun tak larat. Hak 2 pun tinggal. Hak 2 pun tuang. Tapi last kali berakhir dengan 5 tu. Bayangkan. Ini bayangan saja. Semua tuan-tuan bayangkan. Kalaulah tinggal 4 waktu, agak-agak ada orang tinggal lagi tak? 4 waktu saja katakan, bukan 5. Ada orang tinggal lagi tak? Ada. Kalau kata 3, kalaulah saya kata yang diwajibkan oleh Allah cuma subuh 2 rakaat, tu je. Ada lagi tak agak-agak orang tinggal? Akan ada. Walaupun 2 rakaat, tu je waktu. Lepas tu kalau kata subuh 1 rakaat saja. Ada lagi tak orang tinggal? Mungkinlah kalau sesimpel Allahu Akbar, duduk terus Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sesimpel tu pun agak-agak memungkinkan ada lagi yang tinggal. Nak cakap berat sungguh. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Benda-benda ni jadi berat kecuali orang yang khusyuk. Kalau tuan-tuan nak faham perbahasan khusyuk yang sebenar, tengok dalam surah Al-Baqarah. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nak bagi khusyuk ni, orang-orang hak apa? Hak kena ada keyakinan bahawa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Dan kepada Tuhannya lah dia akan dikembalikan. Orang yang ada sifat macam ni lah akan ada khusyuk dalam ibadah dan amalan harian mereka. Iaitu orang yang ada perasaan keyakinan bahawa dia akan bertemu dengan Tuhan dia. Semua beriman dengan perkara tu. Nak datangkan keyakinan atas benda tu yang jadi susah dan payah. Okey.
Lepas tu, terima hak mana? Hak 5 tu lah. Jadi turun pula. Turun di mana? Turun di Mekah terus ke turun tempat naik tadi? Turun tempat naik tadi. Ambil balik Burak. Naik balik. Balik ke mana? Balik ke Mekah. Balik ke Mekah tu waktu tiba tu, dah subuh ke belum? Belum lagi. Maksudnya, pi malam tu, balik malam tu. Kemudian Rasulullah cerita kepada penduduk di Mekah. Bila Rasulullah cerita agak-agak, penerimaan kepada penceritaan Nabi tu pecah pula kepada 3 golongan. Pertama yang beriman sepenuhnya. Nabi habaq apa, Nabi cakap apa, Nabi cerita apa, pelik ke, tak masuk akal ke, tak logik ke, nampak payah nak terima pun, beriman. Yang kedua, yang total menolak dan menafikan. Dan yang ketiga, kumpulan mana? Aduk 50-50. Pasal apa jadi 50-50 ni? Antara nak tolak dengan nak percaya. Antara nak tolak 50%. Nak tolak sebab mereka kenal Nabi sebelum ni tak pernah cakap. Muhammad sebelum ni tak pernah kita tahu, kita dengar dia ni cakap bohong. Jadi nak tolak tu dia tak pernah cakap bohong. Takkanlah kali ni dia rasa nak berbohong pada kita menerusi peristiwa ni. Nisbah kita kata, kalau orang tu sejak kecil sampai ketua tak pernah cakap bohong, dia sesekali tidak akan merobohkan kepercayaan ni. Aku kecil, semua cakap benar. Remaja, semua cakap benar. Masa muda, semua cakap benar. Lepas pencing je aku berasa nak tipu orang lah sekali. Seolah-olah nak bagi gambaran. Hak ujung-ujung ni, hak orang percaya ni lah aku rasa nak bohong lah sekali. Dia tak akan sekali-kali merobohkan kepercayaan orang. Hak ujung-ujung dah. Yang menyebabkan orang akan batalkan semua kepercayaan hak sebelum ni pun. Nak terima pula, cerita tu terlampau tak masuk akal bagi mereka. Hak mereka faham secara logiknya, pi tu 1,500 kilo, balik 1,500 kilo. Bukan masalah pi tu. Masa. Zaman dulu, masa yang perlu diambil satu hala 30 hari, 30 malam. Kalau 2 hala, berapa bulan? 2 bulan nak pi balik. Nabi Muhammad cerita, pi malam tu juga balik. Tak ada subuh lagi sampai dah. Hatu tak pelik lagi sebab dia gabung apa? Malam tu juga aku mi'raj, naik ke langit, malam tu turun. Hatu lagi haru tu. Nak tolak, dia tak pernah cakap bohong. Nak terima, Allah cerita ni, payahlah untuk kami terima. Dia jadi 50-50. Jadi geng Abu Jahal, geng Abu Lahab, antara geng yang menolak. Tapi tuan-tuan tengok kepada kisah ni, ada satu benda yang special. Sebelum ni sikap mereka, bila Nabi nak cerita sesuatu, bila Nabi nak habaq sesuatu, sikap mereka sebelum ni berbeza. Dan kali ini amat berbeza bila Rasulullah cerita Isra' Mi'raj. Tengok awal-awal Rasulullah berdakwah. Rasulullah buka mulut saja, tutup telinga. Rasulullah nak berdakwah saja, tak mau dengar. Rasulullah nak berdakwah saja, pakat lari. Kalau dia tengok Rasulullah bercakap dengan orang, lepas Rasulullah berlalu, lepas Rasulullah beredar, dia pergi pula ke orang tu. Muhammad cerita apa? Tak payah percayalah. Tak payah dengarlah Muhammad tu. Bohong, sembang saja. Dia buat lagu tu. Tapi bila Muhammad cerita pasal cerita ni pada mereka kumpulkan orang ramai-ramai nak suruh pergi dengar. Berbeza tu. Patutnya tak payah. Hak dulu pun kita lari, hak ni pun kita lari. Tak. Tapi hak ni dia kumpul ramai suruh pergi dengar. Sebab apa? Sebab ni advantage. Peluang daripada mereka untuk merobohkan kepercayaan sahabat-sahabat terhadap Nabi dengan cerita hak tak masuk akal. Mari pakat pergi dengar. Terutama dia nak suruh siapa dengar? Hak paling dekat dengan Nabi, hak selalu sokong Nabi, hak selalu percaya Nabi, Abu Bakar. Abu Bakar. Muhammad cerita demikian, bla 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 bla. Kamu percaya tak dia? Apa jawapan Abu Bakar? Itu saya sebut. Kita kena pegang pendekatan imani. Logik ke tak logik, dongeng ke arah nak khurafat ke arah nak pelik-pelik ke arah nak tahyul ke. Kalau Muhammad yang cerita, bukan Isra' Mi'raj saja.
Lebih daripada itu pun, aku akan beriman dan aku akan membenarkannya. Inilah pendekatan iman ni. Jadi, hampalah mereka. Ingatkan Abu Bakar pun akan mula ragu-ragu, Abu Bakar akan was-was dah. Abu Bakar tetap beriman kalau Muhammad yang cerita, kalau Muhammad yang kisahkan. Jadi ini juga antara dalil dan bukti bahawa perjalanan ni dengan roh dan jasad. Kalaulah perjalanan ni dengan ru'ya, dalam mimpi Nabi saja, agak-agak mereka nak bangkang tak? Saya cerita semalam, saya terbang macam Superman. Tiba-tiba bertemu dengan raksasa, saya sembuk sekok-sekok, balik malam tu juga. Ustaz ni cerita betul tak? Semalam saya mimpi. Siapa pun tak akan kata apa sebab awal lagi kita sebut tu mimpi. Jadi orang pun tak ambil kisah sangat sebab mimpi ni apa-apa boleh jadi. Dia nak jadi tu ke, dia nak hebat tu ke, dia nak wow tu ke, dia wonderful apa pun, mimpi. Jadi orang tak ambil kisah. Sebab penerimaan mereka, Rasulullah cerita ni dengan roh dan jasad. Sebab tu nak tolak tu. Tapi belah balik tu Rasulullah nampak apa? Satu kafilah yang dalam perjalanan nak balik ke Mekah kan. Tapi apa? Unta dia hilang kan. Rasulullah sempat tegur, ni unta kamu duduk sini ni. Sebab tu Rasulullah boleh habaq. Dalam beberapa hari lagi akan datang satu kafilah. Sebab Rasulullah dah jumpa mereka. Waktu balik tu. Tiba-tiba balik. Nampak sungguhlah kafilah tu sampai. Mereka tak puas hati lagi. Hak mana pernah ke Masjidil Aqsa di Palestin, mereka minta Rasulullah huraikan keadaan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestin tu macam mana. Ini ada hadis lain yang menceritakan apa? Dinampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad keadaan masjid tu sehingga Nabi boleh cerita satu persatu masjid ni lagu mana. Bentuk macam mana wallahu alam lah. Bagaimana bentuk penampakan yang Rasulullah yang Allah nampakkan pada Nabi sehingga Nabi boleh cerita pasal sifat dan keadaan Masjidil Aqsa di Palestin. Tapi ni akan jadi fenomena lah. Ujian apa? Ujian kepercayaan, ujian akidah, ujian iman bagi kita. Orang nak kata tak logik ke, di luar Islam lah, non-Muslim nak kata ke, etis nak kata ke, kita tetap berpegang bila Allah sebut dalam Nas, bila Allah sebut dalam Quran, ditambah pula dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, kita berpegang dengan pendekatan imani. Baik, apa dah kita? Ni cerita biasa. Esok, saya akan hurai hikmah dan ibrah Isra' Mi'raj. Dia bukan cerita ni dah. Tapi kita nak ambil ibrah dan pengajaran daripada kisah. Maksudnya kisah perjalanan tu ada makna-makna di sebaliknya. Sebagai hikmah, sebagai ibrah, sebagai pengajaran. Masjid pun saya tak ingat. Masjid apa orang esok? Sayyidina Ali, Bukit Katil ke apa? Sayyidina Ali, Bukit Katil. Hikmah dan ibrah, Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah kalau tuan-tuan ada masa, ada kelapangan, kita bertemu di sana. Jadi kita nak bawa apa hikmah, kisah Isra' Mi'raj yang kita faham, yang kita tahu, yang kita maklumi dalam kehidupan kita insyaAllah. Jadi saya berhenti di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaat, ada faedah bersama untuk saya yang berbicara, dan seterusnya ada faedah bersama juga kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.